الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بحسنة إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نويت تعلما وتعلما وتذكرا وتذكيرا ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بالكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى هدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وسوبه سبحانه وتعالى. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi tuan pengurusi masjid serta ahli kepimpinan masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, juga ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan juga selama-lamanya perlulah kita senantiasa meletakkan satu nilai di dalam kehidupan kita yang dipanggil syukur. Sebab apa kita kena bersyukur? Yang mana di dalam ayat Al-Quran surah Ibrahim Allah menyatakan cukup jelas kepada kita dan cukup terang kepada kita, a'udzu billahi as-sami'ul 'alim minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sebab apa kita kena bersyukur? Apa yang senantiasa pada hari ini Allah bagi kepada kita? Berbalik dalam surah Ibrahim ini menyatakan bahawasanya bila mana kita bersyukur, senantiasa Allah akan menambahkan segala nikmat-nikmat yang Allah akan bagi kepada kita. Nikmat apa yang Allah bagi kita pada hari ini? Subhanallah. Yang pertama, kita bangun, yakni pada subuh pagi kali hari ini, senantiasa kita membaca yakni doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, Kau telah mematikan kami ya Allah, lalu Kau telah menghidupkan kami pada hari ini ya Allah, dalam keadaan yang mana Kau senantiasa memberikan nikmat kepada kami pada hari ini. Ini yang pertama, kena bersyukur ni tuan-tuan. Yang kedua, sebab apa kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab di atas nikmat yang Allah bagi kita pada hari ini, subhanallah, Allah meletakkan kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ni kena bersyukur. Yang ketiga pula, sebab apa kita bersyukur ni, kata ulama, sebab Allah memberikan yakni umur kita dalam keadaan Allah berkat kehidupan kita. Allahu akbar. Maksud berkat ni apa dia? Kata ulama, bila mana seseorang melakukan satu-satu ibadah, yakni ibadah dalam keadaan zahir dan batinnya, senantiasa melakukan kebaikan hanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebaikan tersebut senantiasa dia maneh, yakni yang mana senantiasa ibadat dia nak ulang lagi ibadat tersebut. Contoh dia apa ni tuan-tuan? Kita datang ke rumah Allah, kita seronok datang ke rumah Allah. Sebab apa ni? Sebab Allah berkat kehidupan kita. Allahu akbar. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pengetahuan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan hari ini saya menggantikan guru saya Al-Fadil Ustaz Bakri bin Yahya, yang mana sebelum ni saya hanya saja sebagai pengatur kuliah dia saja, pegang jadual saya atok satu persatu. Di samping tu pula, kalau Ustaz Bakri Yahya tak boleh datang, saya akan ganti. Dan masjid ni kali pertama saya main. Dan menceritakan subhanallah, Ustaz Bakri bin Yahya diuji dengan ujian yang mana sebagaimana kita maklum dalam Facebook dah dinyatakan, dan mungkin dah dinyatakan juga di dalam WhatsApp grup pengatur kuliah, yang mana Ustaz Bakri bin Yahya jatuh di Maybank Simpang 4. Waktu tersebut Ustaz Bakri bin Yahya nak bank in duit sekolah rendah Islam Ranatul Jannah. Dan waktu tersebut subhanallah Ustaz Bakri bin Yahya jatuh. Dan alhamdulillah pada waktu itu, pada ketika itu, pada masa itu, ada hamba Allah yang kenal dengan Ustaz Bakri, tunggu Ustaz Bakri. Dan sehingga kan diceritakan oleh zaujah dia kepada saya, Ustaz Bakri bin Yahya sewaktu di Maybank Simpang 4 tu tak boleh nak bangun dah. Dia berat dah tuan-tuan. Ada yang menyatakan bahawasanya, zaujah dia menyatakan Ustaz Bakri bin Yahya ada kencing manis dengan demam tinggi. Dan baru je tadi tuan-tuan, saya baru call Ustaz Bakri bin Yahya, alhamdulillah. Seminggu dah tuan-tuan call, yang mana WhatsApp pun tuan-tuan, WhatsApp kan mesej takkan ada Bluetooth. Ustaz Bakri bin Yahya takkan on handset. Saya call zaujah dia, tanya, Ustazah, Ustaz Bakri lagu mana? Dia kata, Ustaz, saya bagi Ustaz cakap dengan Ustaz Bakri. Dia cakap pun tuan-tuan dalam keadaan yang mana bukannya seperti orang yang sihat tuan-tuan. Maksud dia cakap pun boleh cakap tuan-tuan. Dan alhamdulillah zaujah dia cakap waktu dia bercakap dengan Ustaz pun alhamdulillah dia masih lagi ingat. Sebab apa saya call, saya pun tersilap. Call, Ustaz, masjid yang saya nak pergi ni tak mana? Sungai Seluang ke masjid kat Lunah kan? Pening kepala lah tuan-tuan. Duk tengok kat weh tadi, Masjid Al-Muhtadin Sungai Seluang, hampir dah. Lagi tersilap, naik atas cakap, Ustaz ni bukan kuliah Ustaz, hampir pula tuan-tuan. Tengok balik, alhamdulillah ni sampai juga. Maka tuan-tuan, kita doakan pada guru kita Ustaz Bakri bin Yahya, moga-moga Allah memberikan kesihatan dan kesembuhan kepada diri dia dan juga keberkatan dalam kehidupan dia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana kita maklum juga hari ini penyakit COVID-19 dalam keadaan semakin mengganas. Hari ini jumlah 1228. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita serah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedah hari ni ramai, betul tak betul tuan-tuan? Penang pun ramai, yang paling ramai sekali dekat Selangor, tak salah saya. Selangor dan Sabah. Sabah paling ramai sekali. Sabah kena buat PKPD sekali lagi. Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya takkan membaca kitab guru saya, sebab saya nak menjaga adab-adab saya sebagai murid dia. Tidak cantik bila mana guru saya membaca kitab tersebut lalu saya sambung balik yang mana dia bahas, yang ini tidak ada adab kita sebagai penuntut ilmu ataupun adab saya sebagai anak murid dia. Allahu akbar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya akan bawa kitab yang dipanggil kitab Nasyihul Ibad, nasihat-nasihat pilihan daripada seorang ulama yang berasal di Sumatera, Indonesia, yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya tak tahu, kemungkinan besar dekat sini kemungkinan dah baca kitab Nasyihul Ibad, nasihat-nasihat pilihan Syekh Nawawi Al-Bantani. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala muallifu musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nasyihul Ibad ini terkandung nasihat-nasihat yang berkaitan dengan yang mana hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalam kitab. Ini kitab Taurat juga tuan-tuan, kitab lama. Yang kedua pula daripada kata-kata sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga yang ketiga, dalam kitab ini menyatakan juga nasihat para alim ulama. Subhanallah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ambil satu nasihat yang mana berkaitan kata Syekh Nawawi Al-Bantani.
menceritakan seorang ulama yang bernama Syauqi Al-Baqi. Satu ketika Syauqi Al-Baqi diceritakan oleh guru dia yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni kita dah masyhur dengan kisah-kisah dia. Ibrahim bin Adham adalah seorang ulama sufi yang terkenal, ulama yang masyhur yang terkenal, subhanallah. Sampaikan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hari Ibrahim bin Adham dia pergi ke satu tempat yang dipanggil kota Basrah. Dan sampaikan Ibrahim bin Adham sampai ke kota Basrah, subhanallah, Ibrahim bin Adham dalam keadaan mengetahui yang mana penduduk-penduduk setempat di kota Basrah ni nak jumpa dengan dia. Dan sampaikan subhanallah, penduduk kota Basrah ni dalam keadaan buat apa ni? Nak jumpa dengan Ibrahim bin Adham. Sebab Ibrahim bin Adham ini pada waktu tersebut, pada ketika tersebut, pada saat tersebut adalah ulama sufi yang sangat-sangat terkenal. Hatinya senantiasa mahabbah kepada Allah, hatinya senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sampaikan tuan-tuan, ada seorang pemuda ni menyatakan kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Ibrahim bin Adham, kami nak bertanya kepada kamu yang mana amalan yang mana kami lakukan setiap hari di dalam keadaan tidak Allah senantiasa makbulkan apa permintaan kami." Boleh faham tak tuan-tuan? Dia cerita dia ringkas dia macam ni. Pemuda ni cerita dia tanya kat Ibrahim bin Adham. Tanya apa? "Wahai Ibrahim bin Adham, aku ni cerita dia, aku ni buat baik, aku ni buat kebajikan, aku ni sedekah. Dan sehingga kan apa yang aku berdoa kepada Allah, apa yang aku minta kepada Allah, dan sampai ke hari ni Allah tak memakbulkan doa dan juga permintaan aku." Allahu akbar. Lalu pemuda ni kata apa? "Wahai Ibrahim bin Adham, Allah menyatakan cukup jelas di dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-60, yang mana Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sadaqallahul azim. Allah cakap apa dalam ayat Al-Quran surah Al-Ghafir ayat yang ke-60? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Siapa doa kepada aku, siapa minta kepada aku, siapa mohon kepada aku, astajib lakum, akan senantiasa akan aku makbulkan doa dan permintaannya. Lalu Allah kata apa lagi ni tuan-tuan? Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tapi barang siapa yang sombong dengan aku, yang riak dengan aku, yang tidak mahu berdoa kepada aku, yang tidak mahu memohon kepada aku, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, jahannam dakhirin. Orang ini akan masuk dalam neraka jahannam, duduk dalam keadaan yang paling siksa. Wa'iyadzubillah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang diperkatakan oleh Ibrahim bin Adham ni? Yang ni yang tajuk utama dia. Tajuk besar dia hari ni tuan-tuan, kita nak mengaji apa dia? 10 penyebab matinya hati kita. Yang ada pen atas tulis tuan-tuan. Yang tak ada pen atas tuan-tuan boleh ingat. 10 penyebab matinya hati kita. Mati hati kita ni sebab apa tuan-tuan? Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, dia pesan kepada penduduk kota Basrah dan dia pesan juga kepada diri kita hari ini. Yang pertama, menyebab hati kita ni mati sebab apa ni? Hitam ni maksud dia apa ni tuan-tuan? Nak buat kebaikan ni susah nak buat. Boleh faham tak tuan-tuan? Nak buat sedekah ni tuan-tuan sangat-sangat susah. Nak buat ibadat duk bertangguh-tangguh. Ini hitam ni tuan-tuan, hati kita duk mati ni. Lalu kata Ibrahim bin Adham yang pertama, menyebabkan hati kamu mati, matat qulubukum min ashratin asya a'raftumullahu wa lam tu'addu al-haqq. Matinya hati kamu
Gelapnya hati kamu disebabkan kamu berkata di mulut dan lidah kamu, kamu kenal Allah, tetapi berapa banyak kamu menunaikan hak-hak dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham tak tuan-tuan? Ringkas dia macam ni kalau tuan-tuan nak boleh faham. Kita ni duk cakap kita kenal Allah, tapi berapa banyak kita ikut yang ni apa yang Allah suruh kepada kita. Kita tahu kalam Allah jelas, ayat Al-Quran Allah kata wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Buat benda yang baik, tinggal benda apa? Benda buruk. Tapi kita banyak buat benda apa ni tuan-tuan? Benda yang buruk, tinggal benda yang baik. Wa'iyadzubillah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita tengok, nak tahu kita kedudukan kita ni lagu mana di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Ibnu Athailah As-Sakandari di dalam kitab hikam dia, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, ni yang pertama tadi tu lah. Maksud dia apa dia ni? Kita duk cakap kita kenal Allah, tapi berapa banyak kita mengikut yang mana perintah dan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kata Syekh Ibnu Athailah As-Sakandari, kalau kamu nak tengok kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tengok yang mana di 7 tempat. Ni tuan-tuan, 7 tempat. Yang pertama, kata Syekh Ibnu Athailah As-Sakandari, fa iza syaqaltum bi dzikri fa'lamu annahu yuridu an yadhkurka. Ni yang pertama tuan-tuan. Kalau kita ni nak tengok kedudukan kita ni lagu mana di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah kita ini mengikut dan juga dalam keadaan senantiasa mengikut perintah dan hak-hak Allah, bukan sahaja di mulut, bukan sahaja di lidah, tetapi daripada segi zahir dan juga batin kita buat sekali. Maka kata Syekh Ibnu Athailah As-Sakandari, yang pertama, jika engkau disibukkan oleh zikir, maka ketahuilah bahawasanya yuridu an yadhkurka. Kalau kita ni disibukkan dengan zikir, maka ketahuilah bahawasanya Allah ingin untuk mengingatmu. Boleh faham tak? Subhanallah, kata Syekh Ibnu Athailah As-Sakandari, nak tengok kita ni lagu mana di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ni tiap-tiap hari disibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud zikir ni apa ni tuan-tuan? Zikir ni nak menghidupkan hati-hati kita yang telah mati ni tuan-tuan. Kita keluar daripada masjid ni tuan-tuan, start motor ni, subhanallah, kita buat apa? Naik motor ni kita zikir dah tuan-tuan. Zikir yang senantiasa kita duk baca dalam sembahyang ni tuan-tuan, pada tasbih, tahmid, takbir. Betul tak? Betul. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang mana kalau kita tengok kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, zikir yang boleh menyebabkan Allah menghapuskan segala dosa-dosa dan juga kejahatan lalu kamu, maka memperbanyakkan membaca zikir yang dinamakan Al-Baqiyatu As-Salihat. Zikir apa ni tuan-tuan? Al-Baqiyat As-Salihat. Apa makna Al-Baqiyatu As-Salihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ni zikir ni yang dipanggil Al-Baqiyatu As-Salihat. Dalam hadis jelas kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa-siapa yang membaca Al-Baqiyatu As-Salihat, Allah akan gugurkan dosa-dosanya seperti daun-daun yang kering. Allahu akbar. Tuan-tuan, subhanallah, kalau kita tengok pula kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, siapa yang membaca hanya saja kalimah subhanallah, bagus sekali ya tuan-tuan. Kelebihan dia kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bagi 20 kebaikan dan Allah akan gugurkan 20 kejahatan dalam kehidupan kita. Allahu akbar. Dan siapa yang membaca kalimah alhamdulillah sekali je tuan-tuan, bukan
Allah akan bagikan ke diri dia 20 kebaikan dan Allah akan gugurkan 20 kejahatan. Dan tuan-tuan bayangkan, subhanallah, siapa yang membaca kalimah Allahu Akbar, Allah akan bagi 30 kebaikan di dalam kehidupannya, dan Allah akan gugurkan 30 kejahatan di dalam kehidupannya. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan bayangkan, tiap-tiap kali habis je semayang fardu ni tuan-tuan, subhanallah, kita nak baca zikir apa? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa banyak Allah dalam keadaan bagi kebaikan dalam kehidupan kita. Berapa banyak Allah gugurkan kejahatan kita. Asbab daripada apa? Kita senantiasa melazimkan diri kita dengan apa? Zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seterusnya, yang kedua, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nak tengok kita ni lagu mana kedudukan kita di sisi Allah, tak payah tengok orang, tengok diri kita. Sebab apa kena tengok diri kita ni? Balik dalam kitab Minhajul Abidin, kata Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, hendaklah kamu senantiasa melihat keburukan yang ada pada diri kamu, jangan tengok keburukan yang ada pada diri orang lain. Hendaklah kamu senantiasa melihat kebaikan pada diri orang lain, jangan tengok baik diri kita. Sebab apa? Sebab kita takut dalam kehidupan kita ni, kalau kita duk fikir kita ni bagus ni tuan-tuan, wa'iyadzubillah, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, takut adanya sifat dalam hati kita, diri kita ni apa dia? Sifat Al-Khawadih. Ma makna Al-Khawadih? Dalam bahasa Arab ni apa tuan-tuan? Al-Khawadih yakni sifat-sifat perosok. Sifat perosok ni apa dia? Bila kita rasa diri kita baik ni tuan-tuan, contoh habis semayang, keluar semayang, bagus hari ni aku semayang jemaah, cukup solat fardu 5 waktu, semayang jemaah kat masjid ni, contoh tuan-tuan. Rasa diri kemah ni tuan-tuan, rasa diri baik ni. Ada perasaan apa ni tuan-tuan? Ujub, takabur, riak. Oi, apa ni rasa kemah? Tu sifat al-Khawadih. Sehingga kan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang ada sifat al-Khawadih ni, bila mana bangkit di yaumul mahsyar, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyatakan bahawasanya orang yang hidup dalam keadaan riya, ujub dan takabur, amalan dia ni akan dihisab oleh Allah di yaumul mahsyar, yang mana amalan tersebut akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Boleh faham tak tuan-tuan? Maksud dia amalan kita ni tak ada apa tuan-tuan. Sebab apa? Duk rasa diri kemah. Main masjid rasa dari kemah, main masjid duduk kat tiang ni tuan-tuan, duduk tengok ustaz ni duduk mengatakan orang banyak, contoh tuan-tuan. Subhanallah, dalam keadaan tersebut jangan ada sifat al-Khawadih. Itu yang kata Nabi SAW, kalau kita ni ada sifat riya tuan-tuan, ujub dan takabur, banyakkan taubat kita kepada Allah. Sebab apa kita kena bertaubat? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat kasih, Allah sangat sayang pada siapa? Orang yang banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua cerita dia apa dia? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syaqaltum bil Qur'an fa'lamu annahu yuridu an yuhadithuka." Yang kedua, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nak tengok kedudukan kita di sisi Allah ni apa dia? Jika engkau disibukkan, syaqaltum bil Qur'an, disibukkan dengan Al-Quran, maka ketahuilah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahawasanya Allah ingin berbicara dengan Allahu Akbar. Nak bagi tahu kita hari ni tuan-tuan, subhanallah, kita duk baca Al-Quran tiap-tiap kali ni tuan-tuan, buat apa? Sebab apa kita duk baca Al-Quran ni? Sebab berbalik dalam hadis, yang berbalik dalam ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Allah kata apa ya? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran petunjuk kita ni tuan-tuan. Surah Al-Kahfi ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Al-Quran ni nak bagi kita satu jalan tuan-tuan, supaya kita apa ni? Ihdinas siratal mustaqim. Cari jalan yang lurus tuan-tuan.
Hari ni kita jalan yang bengkok ni tuan-tuan, siapa nak terang kita ni? Al-Quran lah bantu kita. Sebab apa kita kena baca Al-Quran ni tuan-tuan? Yang mana kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain menyatakan Al-Quran ini akan bantu kamu bila mana kamu masuk di alam barzakh nanti. Dan sehingga kan kalau kita tengok satu ketika ada seorang sahabat Nabi SAW datang ke rumah Rasulullah. Waktu tu Rasulullah tak ada. Hanya saja ada seorang isterinya yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu sahabat ni bertanya kepada Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, Rasulullah ada ke tak?" Lalu Aisyah kata Rasulullah tak ada. Lalu sahabat ni bertanya, "Ya Aisyah, lagu mana ni akhlak Nabi SAW ni?" Boleh faham tak tuan-tuan? Sahabat ni tanya, akhlak Nabi ni lagu mana? Lalu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hulul Quran. Nak tengok akhlak Nabi, tengok dalam ayat Al-Quran. Boleh faham tak tuan-tuan? Kita ni nak kemah perangai kita ni tuan-tuan, nak cari satu jalan untuk kehidupan kita. Kalau kita ni serabut, ada ujian, ada masalah tuan-tuan, tolong sibuk dari kita dengan Al-Quran. Jelas tuan-tuan, ayat Al-Quran ni banyak sangat kelebihan dia. Contoh apa ni tuan-tuan? Kita baca surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas sekali ya tuan-tuan. Dalam hadis kata Nabi SAW, seumpama kamu baca 1/3 Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau kamu membaca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dalam sembahyang tuan-tuan, kata Nabi SAW, seumpama kamu membaca 1/4 Al-Quran. Dan sampaikan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, man qara'a, man barang siapa, qara'a yang membaca qul huwallahu ahad sampai habis, hatta yaqtimaha 10 marrat, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan binakan istana di dalam syurga. Sebab apa tuan-tuan? Amal surah Al-Ikhlas ya tuan-tuan, bukan surah yang lain. Surah Al-Ikhlas ni dalam mana? Dalam ayat Al-Quran, dalam kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita disibukkan dengan Al-Quran, jelas kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, ketahuilah bahawasanya Allah ingin berbicara dengan Allah, nak bercakap dengan kita. Anta'budallaha ka'annaka tara. Kamu merasakan kamu melihat Allah dan juga Allah melihat kamu. Dalam keadaan kamu melihat Allah dalam yang mana sifat yang dipanggil al-khawf. Ma makna al-khawf? Dalam kitab Muqasyafah al-Qulub menyatakan al-khawf ni yakni meletakkan diri seseorang takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak buat kejahatan takut sebab apa? Allah melihat. Subhanallah. Dan sehingga kan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, nak tengok kita ni sibuk lagu mana di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia kedudukan kita di sisi Allah ni lagu mana? Yang ketiga kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, iza syaqaltum bit-ta'an fa'lamu annahu qarib. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, jika engkau disibukkan dengan ketaatan-ketaatan, maka ketahuilah bahawasanya Allah ingin mendekatkanmu kepadanya. Allahu Akbar. Kalau kita ni disibukkan dengan ketaatan-ketaatan, yakni ketaatan ni apa dia? Perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, bahawasanya Allah ingin mendekatkanmu kepadanya. Dan yang keempat, kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, nak tengok kedudukan kita lagu mana di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza hadaraka fi majlisa salahi wa awliya fa'lamu annahu yuridu an yulhiquka bihim fi hadratihi. Jika Allah menghadirkan kamu dalam satu majlis, yakni majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang adanya para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka ketahuilah bahawasanya Allah ingin meletakkan kamu ke dalam kehadiratnya. Nak bagi tahu, subhanallah, bila kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, subhanallah, duduk dalam majlis ilmu tenang tak tenang? Tenang sangat-sangat. Tak ada orang kacau kita. Isteri kita tak kacau, anak-anak kita tak kacau. Kita duduk dalam majlis ilmu pula, subhanallah, dalam hadis yang mana kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat melebarkan sayap-sayapnya. Berapa banyak ni tuan-tuan para malaikat buat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nas. Allah, malaikat selawat kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ni apa? Melakukan perkara-perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Tuan-tuan, subhanallah, kalau kita tengok balik, kalau kita duduk dalam majlis ilmu ni, berapa banyak kita rasa ketenangan. Tu yang kalau kita tengok, kata Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau kamu ada ujian, kalau kamu ada masalah, kalau kamu serabut di dalam kehidupan kamu, maka pergi ke 3 tempat. Yang pertama, kata Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, apa dia? Pergi ke tempat orang yang senantiasa adanya majlis zikir. Boleh faham tak tuan-tuan? Kita pergi majlis zikir ni lagu mana ni tuan-tuan? Mengucapkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan yang mana Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, kalau kita duk serabut ni tuan-tuan, cerita dia subhanallah, nak pergi mana? Nak bagi tenang kat jiwa kita ni, hati kita ni. Kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, subhanallah, pergi ke tempat orang yang membaca Al-Quran. Ini kedua, kita dah sedia maklum. Yang ketiga, kalau hati kita duk serabut tak tenang ni tuan-tuan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pergi ke majlis ilmu. Bila kamu datang ke majlis ilmu, maka akan datangnya ketenangan, sakinah dalam kehidupan kamu. Allahu akbar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kamu nak tengok kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, iza syaqaltum bid-du'a fa'lamu annahu yuridu ayyatuka. Yang kelima apa dia? Jika engkau disibukkan dengan berdoa, sibuk dengan doa je, maka ketahuilah bahawasanya, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana bahawasanya Allah ingin memberikan sesuatu kepada kamu. Allahu akbar. Ringkas dia apa dia? Kalau kita ni duduk sibuk dengan banyak doa ni tuan-tuan, Allah nak bagi satu-satu kepada kita, yakni tanpa kita tahu apa perkara yang Allah nak bagi kepada kita ni, yang mana nikmatnya kepada kita dalam keadaan kita menghadapi kesusahan, dalam keadaan kita menghadapi masalah. Waktu tu subhanallah, Allah memudahkan urusan kita. Yang tu dalam keadaan subhanallah, Allah nak bagi kita yakni sesuatu dalam kehidupan kita. Dan yang seterusnya, yang keenam, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, apa dia ni? Nak tengok kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, iza syaqaltu bid-dunya wa a'udzu billah. Kalau kamu disibukkan dengan dunia, iza syaqaltum bid-dunya fa'lamu annahu ab'aduka, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin menjauh darimu. Allahu akbar. Nak bagi tahu tuan-tuan, subhanallah, kalau kita ni meletakkan nilai cinta kita kepada dunia, dunia ni cerita dia, kalau tuan-tuan tengok subhanallah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nanti di yaumul mahsyar, dunia ni seakan-akan yang mana wanita tua. Dan sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waktu tersebut bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, wanita tua ni siapa dia? Jawab oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, wahai Rasulullah, ini adalah wanita
yang mana umat-umat kamu yang senantiasa cinta, yakni dunia. Ad-dunya mata'ul qurur. Dunia ni tuan-tuan ujian semata-mata ya tuan-tuan. Berbalik dalam hadis tuan-tuan, satu hari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyiduna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nak menceritakan subhanallah, kata baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Abdullah ibnu Umar, dia pegang Sayyidina Abdullah ibnu Umar lalu menyatakan, wahai Abdullah ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka qarib aw 'abir sabil. Wahai Abdullah ibnu Umar, hang hidup dekat dunia ni dalam keadaan sebagai orang musafir. Boleh faham tak tuan-tuan? Rasulullah cerita kepada kita, hari ni kita hidup dekat dunia ni, jangan rasa dunia ni kekal selama-lamanya. Dunia ni hanya saja kita meletakkan kita ni orang musafir. Musafir ni lagu mana ni tuan-tuan? Kita duduk rumah kita kat Kulim, rumah anak kita kat KL tuan-tuan. Kita pergi rumah anak kita dekat KL ni tuan-tuan, Kuala Lumpur ni, cerita dia berapa hari seminggu. Kita nak balik tak rumah kita balik? Nak balik. Sebab apa? Ni kita nak duduk rumah kita, sebab kita sayang dekat rumah kita ni tuan-tuan. Maksud dia subhanallah, dunia ni sementara je tuan-tuan, tak kekal selama-lamanya. Yang kekal apa ni tuan-tuan? Yang mana Allah ciptalah kepada kita syurga ataupun neraka Allah SWT. Wa'iyadzubillah. Allahu akbar. Dan yang seterusnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang terakhir, yang mana kalau kamu nak tengok yang mana kehidupan kamu atau kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, iza syaqaltum bin nas fa'lamu annahu ahaluka. Ni yang ketujuh kan. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jika engkau disibukkan dengan nas, manusia, kita ni hidup, kita disibukkan dengan manusia, maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka ketahuilah bahawasanya Allah hendak menghinakanmu. Sibuk dengan manusia, tak mau sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazuka. Kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Allah jaga kita semua. Bukan sahaja yang mana orang yang di sekeliling kita, bahkan setiap apa yang Allah bagi kepada kita senantiasa Allah akan mudahkan. Sebab apa? Sebab kita senantiasa menjaga hak-hak dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menutup kuliah kita pada malam ini, insya-Allah satu amalan saya nak ajak kepada tuan-tuan, moga-moga insya-Allah tuan-tuan boleh beramal dan juga diri saya juga boleh beramal. Ini satu amalan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggal satu yang mana surah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Apa dia surah Al-Baqarah ayat 255, yakni ayatul kursi. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qara'a, man barang siapa qara'a ayatul kursi. Ayat kursi ni dekat mana? Surah Al-Baqarah ayat ke-255. Tuan-tuan balik lagi cek. Dubura kulli salatin, sesudah tiap-tiap salat fardu. Dubura kulli salatin maktubatin yamna'u min dukhulil jannah illa ayyamuta. Hadis ni cerita dia, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis sembahyang fardu ni tuan-tuan, cerita dia jangan tinggal ayatul kursi. Sibuk lagu mana sekalipun, sembahyang seorang sekalipun, jangan tinggal ayatul kursi. Walaupun dalam keadaan kalau kita tengok hukum dia bukannya wajib tapi sunat. Dan sunat inilah kalau kita tengok kata Allah Subhanahu wa taala jelas dalam hadis, Allah akan panggil, wahai malaikat, tapi tengok sembahyang hamba-hamba kuli sempurna tak sempurna. Boleh faham tak tuan? Solat kita ni sempurna tak sempurna, khusyuk tak khusyuk, mayang kat takbir adakah kita ingat Allah ataupun kita ingat dunia. Dan sehingga kan kata Allah, kalau tak cukup, tak cantik tu, tampung Ustaz amalan-amalan sunat dia. Apa dia tuan-tuan? Hak ni
Sebab apa kita kena baca ayatul kursi sesudah tiap-tiap solat fardu ni, tuan-tuan? Dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'u min dukhulil jannah illa ayyamuta. Allah akan tidak halang orang tersebut untuk masuk dalam syurga. Tetapi nak masuk dalam syurga kena apa? Kena mati dulu. Ini kata Nabi SAW. Ringkasnya hadis ni, tuan-tuan, jangan tinggal ayatul kursi sesudah tiap-tiap solat fardu. Hatta kita semayang sorang, hatta kita semayang dalam keadaan berjemaah sekalipun, kita tak mau ikut imam sekalipun, kita baca sendiri pun tak ada masalah, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, tak boleh nak habis dulu. InsyaAllah kalau ada masa dan kalau ada keizinan, saya bergantikan Ustaz Bakri lagi bulan depan. InsyaAllah saya akan sambung lagi dalam kitab ini, Nasyahul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang terbaik dan baik adalah datangnya semua daripada Allah SWT. Kekurangan dan juga kejahilan tersebut adalah semua daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita akhir kalam dengan tasbih kafarah dan surah Al-An. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.